Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Pada kesempatan kali ini, grup kami akan membincangkan satu tajuk yang berkaitan alam sekitar yang menjadi tugasan pada kali ini untuk subjek UK, Kestaraan Alam. Tajuk yang kami pilih adalah berkaitan alam sekitar, iaitu Kitar Semula, Sayangi Bumi dan juga Jana Kreativiti. Saya Idrun Hafiz bin Abdul Rauf, BE 191109 dari Kos Sejarah. Untuk lebih tahu lagi lebih lanjut tentang tajuk kami, ikuti video ini sampai habis. Kitar semula merupakan satu proses bahan buangan untuk menghasilkan barangan baru supaya ia boleh digunakan semula lagi. Bahan kitar semula ini termasuklah jenis kaca, kertas, logam, plastik, tekstil, dan elektronik. Melalui kitar semula, ia secara langsung dapat mengurangkan bahan buangan, mengurangkan penggunaan bahan mentah baru, membangun penggunaan tenaga, mengurangkan pencemaran udara, pencemaran air, sekaligus mampu mengurangkan pengeluaran gas rumah hijau. Berikut merupakan cara yang boleh diambil dalam mempraktik amalan kitar semula. Antaranya ialah penggunaan 3R, yaitu reduce, reuse, recycle, renew, dan DIY bahan kitar semula. Salam sejahtera, saya Eliza Michael Edut. Dan pada saat ini saya akan membentangkan tentang kitar semula. Seperti mana yang Anda tahu, kitar semula mempunyai 4 komponen. Dan saya akan membentangkan tentang reduce. Reduce bermaksud pengurangan. Dalam kitar semula, reduce bermaksud pengurangan penggunaan bahan semula jadi. Kita boleh mengurangkan bahan semula jadi dengan membawa bakul sendiri ketika membeli belah. Manakala kita juga boleh mengurangkan penggunaan plastik seperti kita ketika membeli belah, kita boleh membeli produk yang kurang menggunakan plastik. Hal ini boleh membantu bagi mengurangkan penggunaan plastik dan juga bahan semula jadi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Akila binti Muhammad Roli. Sebagaimana yang kita ketahui, kitar semula mempunyai 4 komponen. Saya akan menyentuh salah satu daripada komponen kitar semula tersebut, yaitu reduce. Reduce bermaksud kurangkan. Reduce merujuk kepada pengurangan kuantiti sisa yang dijana dengan mengurangkan jenis produk dan jumlah produk yang digunakan. Selain daripada itu, reduce merujuk kepada pengurangan sumber semula jadi. Ini bermakna kita perlu memberikan perhatian terhadap barangan yang dibeli, dibuang dan juga digunakan. Salah satu cara untuk mempraktikkan nilai kitar semula reduce ialah dengan mengurangkan penggunaan beg plastik sewaktu membeli di pasar raya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Dayang Nur Syazalila binti Arwah Ismail. Okey, saya akan membentangkan tentang apa itu reuse. Okey, reuse ni dia membawa maksud iaitu guna semula ataupun ia juga didefinisikan sebagai kegiatan penggunaan kembali material ataupun bahan di mana bahan tersebut masih boleh digunakan lagi. Reuse juga adalah upaya memanfaatkan kembali barang-barang yang tidak terpakai menjadi sesuatu yang baru agar ia tidak menjadi sampah. Selain itu, tayar terbuang juga boleh digunakan untuk tanam pokok sayuran, herba, hiasan menarik, tong sampah dan banyak lagi. So, manfaat ataupun kebaikan yang kita dapat daripada mengaplikasikan amalan reuse ini adalah kita dapat menambah pengetahuan tentang pengolahan sampah, mendapat kegunaan daripada barang yang sudah tidak terpakai, sekaligus ini dapat mengurangkan masalah sampah yang kini semakin meningkat. Saya Erbina Renato daripada Fakulti Psikologi dan Pendidikan.
sebentar tadi kawan saya telah menerangkan maksud reuse, di mana reuse ini merujuk kepada penggunaan semula barangan berulang kali. Dan dengan berbuat demikian, pembuangan dan penjanaan sisa dapat dikurangkan. Dalam video ini saya akan menunjukkan beberapa contoh penggunaan semula barang-barang seperti ini. Ini merupakan bekas es krim yang telah diguna semula menjadi pasu aloe vera. Dan ini pula adalah contoh lain, di mana ini adalah botol yang telah digunakan menjadi pasu semula, dan ini juga merupakan tayar yang telah digubah semula menjadi pasu bunga. Dengan memanfaatkan barang-barang seperti ini, kita dapat mengelakkan pembuangan sisa selain dapat menjimatkan uang. Sekian sahaja daripada saya. Nama saya Fidelis bin Dominik, bernama metrik BB19110897 dari FPEP. Saya akan menjelaskan maksud recycle. Re merujuk kepada melakukan sekali lagi, dan cycle merujuk kepada pusingan. Oleh itu, recycle atau kitar semula ini merujuk kepada proses mengolah semula bahan buangan untuk menghasilkan barangan yang baru atau sumber yang boleh mendatangkan sesuatu nilai. Antara bahan-bahan yang boleh dikitar semula seperti kaca, kertas, logam, plastik, tekstil, dan juga elektronik. Recycle ini bermanfaat untuk mengurangkan pencemaran alam sekitar, mengurangkan penggunaan bahan mentah, mengurangkan bahan buangan, dan sebagainya. Nama saya Delalo Anak Ganso, nombor kad metrik BA19110474. Saya akan meneruskan pembentangan daripada saudara Fidelis mengenai recycle. Saya akan membentangkan mengenai langkah untuk mengitar semula dan tujuan untuk mengitar semula. Bagi langkah pertama untuk mengitar semula adalah pengasingan. Pengasingan ini dilakukan adalah untuk mengasingkan bahan yang perlu dikitar semula maupun barang yang mesti dibuang. Seterusnya adalah penyimpanan. Penyimpanan ini dilakukan terhadap barang yang perlu dikitar semula. Yang terakhir adalah penghantaran. Pada tahap ini, barang akan dihantar maupun dijual ke tempat yang telah dihaskan. Bagi tujuan untuk mengitar semula adalah untuk mengurangkan sampah, mendapatkan bahan baru, dan terakhir adalah mengekalkan keseimbangan organisma hidup. Sekian, terima kasih. Hai, nama saya Melissa Puisiwon dari FPEP. Nomor metrik saya ialah BB19110315. Saya akan membentangkan tentang renew ataupun boleh dikatakan sebagai memperbaharui. Renew membawa maksud pembaharuan bahan untuk mencipta alatan baru. Sebagai contoh, pelajar boleh menggunakan bahan terpakai seperti tin minuman ataupun kotak minuman untuk mencipta alat baru seperti bekas jembatan alat tulis. Justru itu, kita sebagai pengguna juga haruslah meningkatkan daya kreativiti dalam menjadikan sesuatu bahan itu lebih menarik untuk digunakan. Bagi penggemar muzik pula, terdapat barangan yang boleh dijadikan sebagai alat muzik seperti baldi tong sampah yang pecah, botol kaca, kuali buruk dan bekas air mineral. Bahan terpakai ini kelihatan seperti sampah dan tidak berguna lagi, namun sebenarnya ia masih mampu mengeluarkan alunan muzik yang indah untuk didengari. Salam sejahtera, nama saya Jelben Cornelius. Pada hari ini saya akan menerangkan maksud renew dalam kitar semula. Maksud renew dalam kitar semula adalah memperbarui. Dengan arti kata lain, kita memperbarui bahan mentah kita pada masa kini. Sebagai contohnya, bahan mentah berasaskan petroleum tidak dapat diperbarui karena kita tidak dapat menghasilkan petroleum dengan sendiri. Oleh itu, dengan memperbarui dan menggunakan bahan berasaskan tumbuhan, kita boleh menanam lebih banyak tumbuhan untuk mendapatkan bahan mentah kita. Ini adalah salah satu cara untuk memperbarui bahan mentah yang tidak boleh diperbarui. Selain itu, bahan mentah berasaskan tumbuhan juga tidak mencemarkan alam sekitar kita, karena ia bersifat biodegradable yang larut dalam air dan tidak meninggalkan mikroplastik yang boleh mencemarkan flora dan fauna kita. Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya ingin mengitar semula kotak telur menjadi 3 benda. Pertama,
tong sampah. Tong sampah ini menggunakan bahan yang diperlukan ialah kotak telur, penepuk lubang, dan kabel tie. Let's do it. Pertama sekali, tebuk lubang di setiap penjuru. Kemudian, guna kabel tie untuk menyambungkan di setiap penjuru tersebut seperti yang ditunjukkan, sehingga ia menjadi sebuah segi 4 tepat. Selepas itu, gunting di setiap lebihan kabel tie. Untuk yang kedua, saya ingin membuat kotak telur menjadi to-do list board. Bahannya ialah kotak telur, tali, penebuk lubang. Pertama, tebuk lubang di atas kotak telur, kemudian ikat tali di lubang tersebut. Siap. Kotak telur juga boleh digunakan sebagai stand telefon. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Ridodin Safwan. Nomor kad pelajar BP 1916048. So, hari ini saya akan menunjukkan bagaimana kita boleh membuat polybag menggunakan botol plastik yang dikitar semula. Ini adalah contoh polybag yang kita boleh dapatkan di pasaran. So, kegunaan polybag ini adalah untuk aktiviti menanam. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah botol plastik dan juga cutter. Langkah-langkah yang kita perlu ambil untuk membuat polybag ini, langkah pertama ialah mengeluarkan label daripada botol plastik tersebut, dan ianya akan berupa seperti ini. Seterusnya, memotong botol ini kepada separuh. Kriteria pemotongan botol perlulah mengikut tanaman yang Anda ingin tanam. So, seterusnya ianya akan berupa seperti ini. Selesai pemotongan botol ini, jangan lupa untuk membuat lubang di sekitar botol. Akhir sekali, Anda bolehlah letak pasir dan juga tanaman yang Anda ingin tanam sebagai contoh. Manakala bahagian atas botol tadi yang telah Anda potong, Anda bolehlah guna sebagai corong. Selamat mencoba. Okay, selamat petang semua. Nama saya Iskandar Zulkarnain bin Mazli, bernombor BP 1916049. Okay, hari ini saya akan buat cara-cara untuk saya akan buat video berkenaan dengan cara-cara untuk membuat titis pengairan untuk digunakan kepada pokok. Okay, bahan-bahan yang kita perlukan adalah gunting, kotrol, yakni bahan yang untuk dikitar semula, serta dengan screwdriver. Okay, mula-mula apa yang kita nak buat adalah penutup ni. Kita akan buat lubang pada penutup ni menggunakan screwdriver ni. Kita akan tebuk dekat sini Okey. Setelah siap, tuan-tuan pun dah nampak lubang telah ditebuk. Okey, seterusnya apa yang kita perlu buat ialah kita akan potong botol ni mengikut 1 inci ke bawah begini, dan okey, kita potong sampai dia jadi macam ini. Boleh dibuka menggunakan separuh badan dan kita tinggalkan ruang yang sikit untuk membolehkan dibuka begini untuk masukkan air. Okey, setelah siap, kita akan tanamkan ke dalam tanah yang berdekatan dengan pokok. Okey, contoh yang kita boleh lihat dekat sini adalah di sini yang saya dah buat. Okey, sekarang hanya tinggal masukkan air sahaja. Okey, cara ini adalah cara untuk mereka. Okey, apa yang saya buat tadi adalah untuk mereka yang tidak ada masa untuk menyiram pokok di rumah. Okey, sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Ernawati binti Abidin akan menjelaskan kesimpulan tajuk kami. Secara kesimpulannya, program Kitar Semula mampu mengurangkan masalah pencemaran alam seperti pencemaran bunyi, pencemaran air, pencemaran udara, dan sebagainya. Hal ini penting dijaga bagi memastikan generasi kita yang akan datang dapat menghirup udara yang segar. Jika bukan kita yang menjaga kelestarian alam, maka siapa lagi yang bertanggung jawab? Selain itu juga, Kitar Semula mampu menjana kreativitas seseorang, serta mampu menjana pendapatan bagi seseorang. Sebagai contoh, penghasilan bunga menggunakan barang terpakai seperti botol bekas mineral yang mampu menjadi perhiasan dalaman rumah. Oleh itu, kelestarian alam sekitar penting dijaga bagi memastikan generasi kita di masa hadapan dapat menikmati suasana yang nyaman dan keadaan yang menyenangkan. Oleh itu, marilah kita bersama-sama menjaga alam sekitar kita dari tercemar disebabkan sikap sesetengah individu yang tidak bertanggung jawab. Sekian itu saja dari saya. Terima kasih.